Kemudian hukumannya akan disegerakan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu dosa. Ni dunia tak dunia. Atas dunia lagi dah kena. Mungkin tiba-tiba ni rezeki tak berkat. Mungkin kerja ni kejap-kejap kena tukar sana, kejap-kejap kena tukar sini, contoh. Berniaga macam tak jadi je, contoh. Jual apa pun tak boleh laku. Ada je masalah-masalah, kan? Contoh. Kemudian putusnya rahmat dari Allah SWT. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kata rahim itu, kata rahim itu diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, maka aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskanmu, maka aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Kemudian jauh dari syurga, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan. Memutuskan apa? Silaturahim. Kan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga jauh dari keimanan. Pemutus tali silaturahim menjauhkan dari tanda-tanda keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah menyambungkan tali persaudaraan. Itu dia. Kemudian apa? Merenggangkan hubungan dengan Allah. Kalau kita putuskan silaturahim, hubungan kita dengan Allah juga renggang. Kan? Barang siapa menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa memutuskanku, maka Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu juga pemutus silaturahim seolah-olah memakan bara api. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahawa seorang yang selalu menolak silaturahim dan kerabatnya, maka dia bagaikan memakan bara api yang panas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki menemui Rasulullah. Lelaki itu berkata, aku punya keluarga, dan ketika aku buat baik pada mereka, mereka berbuat buruk terhadapku. Itu cerita yang awal tadi. Maka tetaplah berbuat baik walaupun pada orang buat kat kita. Demikianlah bahayanya keputusan atau tindakan manusia jika melibatkan silaturahim. Manusia sebagai makhluk bermasyarakat tidak seharusnya melakukan sedemikian. Kan? Maka setiap umat Islam menjalinkan silaturahim itu dengan baik supaya dapat membuka satu kebajikan dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dua standard perhubungan silaturahim ni. Satu standardnya adalah ithar. Ithar ni, biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Itu memang susah nak buat tu. Boleh tak kita ada makanan, bawa balik rumah, nak beli untuk anak bini kita, nampak jiran sebelah rumah menangis, laparnya, tak ada makanan. Berapa ramai yang sanggup bagi semua yang ada kat tangan dia? Ambil lah, aku ni pandai lah cari untuk keluarga aku. Berapa ramai? Tak ramai. Susah tuan-tuan. Mengutamakan kepentingan orang lain melebihi pada kepentingan diri sendiri bukan senang nak buat. Termasuklah diri sendiri yang bercakap ni, bukan senang. Betul? Realitinya susah. Kan? Dah jatuh pula dah. Tak dengar balik. La ilaha illallah. Kan? Jadi mana kata kadang-kadang kan masyarakat ni kena tahu bahawa silaturahim ni dengan mengutamakan kepentingan orang lain itu paling baik. Contoh bawa ayam goreng. Ayam goreng yang kedai dia, restoran dia warna merah tu, yang ada orang tu rambut putih pakai kacamata duduk kat depan. Macam tu. Punya detail lah kan. Bawa ayam goreng ni sampai kat pintu pagar depan rumah, ni dah janji dengan bini dengan anak ni nak beli ayam goreng tu. Lepas tu terdengar, oh, anak jiran tu nangis lapar hal kau. Ayah dah lama tak balik, kami lapar. Nah, kau ambil lah ayam goreng ni kau makan. Contoh lah, sian tak ada makanan. Boleh tak macam tu? Payah kan? Kau bagi sekotol ya, pandai-pandai lah kau bagi-bagi tu kan. Janji kau boleh hidup tu. Masuk, kalau kita bagi, masuk dalam rumah, kau tengok roblok dalam rumah. Bini sound, pahal. Mana ayam kan? Susah kan? Itu sebabnya ithar ni susah. Tapi ada satu lagi standard. Ithar tu tinggi, mengutamakan kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Ada satu lagi standard, iaitu salamatu sadri, berlapang dada. Berlapang dada ni pun susah. Kadang-kadang dengan kawan-kawan boleh,
lapang dada. Dengan adik-beradik saudara mara sendiri tak boleh lapang dada. Dengan adik-beradik bergaduh, berpatah harang, la ilaha illallah. Hal itu yang patut lagi baik. Dengan jiran belanja makan, dengan kawan-kawan sekerja hari-hari open table, bahasa baku open table. Hari-hari. Dengan adik-beradik sendiri pun berkira. Saudara mara berkira. Ramai macam tu. Dia nampak baik di luar, tapi dengan keluarga sendiri dia fail. Nampak kan? Jadi itu sebabnya sebagai makhluk bermasyarakat, kita kena berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Menjalinkan tali silaturahim akan dapat membuka satu kebajikan dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kan kita tak perasan, kan? Benda ni menyebabkan pergeseran yang menyebabkan kejatuhan. Macam umat Islam nak bergaduh sesama sendiri, susah. Payah kita, kan? Bergaduh, ya, cubalah elok-elok, kan? Kalau meniaga tu dongki dengan orang meniaga, susah betul, kan? Orang tu naik pangkat pun cakap, orang tu tak ada pangkat pun cakap. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Cubalah tukar benda ni, kan? Jadilah makhluk yang baik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan sebaik-baik, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Tentulah. Kalau fahamlah maksud saya cakap tu, gunalah akal kita. Janganlah kita sombong-sombong. Berbaik-baiklah antara satu dengan yang lain. Hidup di dunia ni sementara sifatnya, petah lagi yang ada dalam dunia. Kan? Kita bergaduh-gaduh pun buat apa? Bergaduh-gaduh tak jadi apa? Kan? Sudahnya kita sakit kan orang sebelah juga nak minta tolong. Dulu waktu saya jadi pengarah undang-undang dulu, saya banyaklah melayan aduan awam. Salah satu aduan yang saya ingat tu, dia komplain, jiran saya membela ayam serama. Sangat membela ayam serama dan sangat busuk yang ditinggalkan, kami tak tahan. Sila nasihatkan. Wah, dia kata. Bau busuk tak tahan membela ayam serama. Saya pun hantarlah budak saya, kau pergi tengok. Tengok-tengok dalam rumah tu memang ada ayam serama, tapi seekor. Dalam rumah belanya. Yang best tu, jarak rumah yang mengadu dengan rumah yang diadu selang 10 buah rumah. Apa hal? Maknanya apa? Ada isu peribadi. Itu sebenarnya.